selaras dengan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu Syiah Rafidah. Saya ingin beralih kepada Sahibul Fadilah Ustaz Zulkifli untuk menerangkan pula macam manakah kelahiran sejarah permulaan Syiah Rafidah yang mana telah pun mencengkam sebahagian besar di negeri-negeri Malaysia, seperti negeri Selangor, dan saya kira bahawa di Perlis pun sudah ada Syiah ini yang mengancam akidah umat. Sama sekali, total berbeza akidah Syiah dan juga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya meminta kepada Sahibul Fadilah Ustaz untuk menerangkan bagaimanakah sejarah kelahiran ataupun perkembangan Syiah Rafidah ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, sahabat ahli panel yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali, sebelum kita masuk bab cerita usul-usul Syiah ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala yang disuruh dan kita tinggal apa yang dilarang. Dan kita bersyukur atas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat beragama, nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan, kelapangan masa, keamanan, nikmat menjadi orang Islam dan menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga nikmat kita boleh mengaji dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Inilah paling rahmat yang paling besar sekali. Apa yang penting apabila kita mau berkatakan tentang Syiah ataupun asal usul Syiah, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali balik kepada sejarah sebenarnya. Apabila kita membongkar ataupun mencari ataupun bercerita ataupun bermutalaah kitab-kitab ingin mencari manakah asal usulnya Syiah ini, dan kita dapati di dalam kitab-kitab Syiah juga, dan juga di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita juga, dan beberapa kitab-kitab imam kita dalam muhaddisin juga mengatakan bahawa akidah ini adalah berpunca daripada seorang Yahudi yang mengakui Islam padahal dia adalah orang munafik, iaitu namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia ini datang daripada Sana'a ataupun di kawasan ataupun perkampungan Abraha. Tuan tahu cerita Abraha. Abraha ini adalah seorang gubernur Habsyi, Najasyi. Setelah wilayah Yaman itu ditakluk oleh kerajaan Habsyi pada masa itu, maka Abraha ini telah membina Kaabah, dan untuk menarik orang Arab ini supaya kembali datang membuat haji di situ ataupun di Yaman. Maka orang-orang Arab tidak mendapat sambutan kerana mereka sudah ada Kaabah di Mekah. Maka dia dapatlah cerita tentang macam mana Abraha dan tentera bergajah untuk memusnahkan, Allah Ta'ala memusnahkan. Daripada kabilah inilah Abdullah bin Sabah ini keluar di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pergi ke Madinah dengan akidah yang sama, taktik yang sama untuk merosakkan Islam dari dalamnya. Dia mengakui Islam, bertopengkan Islam, dan pergi ke Madinah di zaman Uthman, dan dia membawa satu syubhah. Syubhah ini
akan meragu-ragukan orang kalau orang itu tak kuat akidahnya dan juga tak faham tentang keimanannya. Apa yang dia bawa syubhah ini setelah dia mengaku Islam, dia membawa satu syubhah mengatakan bahawa at-tafadul bainal anbiya, iaitu melebihkan Isa lebih daripada Nabi SAW. Dia mendatangkan satu soalan, menimpakan satu keraguan kepada penduduk ahli Madinah. Siapakah yang paling mulia di antara Isa dan Muhammad? Kerana Isa akan turun pada hari kiamat nanti, dekat dengan hari kiamat, maka dia akan membunuh Dajjal, dia akan membunuh babi dan mematahkan salib, dan manusia beriman kepadanya seluruhnya. Maka Isa lah yang layak dan lebih afdal daripada Muhammad. Itu syubhah yang dibawa oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Kalau tuan-tuan dengar syubhah ni macam mana, nak ikut tak? Agak-agak boleh terima. Logik dia, munasabah dia ada. Ada. Sebab Nabi yang cerita semua ni. Cerita macam Hindustan lah, cerita filem Hindustan. Tuan-tuan bisa tengok filem Hindustan, kan? Lawan-lawan mula-mula dia bergaduh, main-main hero yang last kali dia pukul semua. The last of the hero. Hak last kali tu, hak tu lah hero, kan? Macam ni lah apa nama akidah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini, melebihkan kemuliaan kepada Nabi Isa dan menafikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat marah, mana boleh berlaku macam ni? Kita telah beriman dengan Nabi SAW pun dah beritahu, ana sayyid walad Adam, akulah penghulu segala anak-anak Adam, akulah Nabi yang terakhir, akulah diberi kemuliaan, di keistimewaan. Para ulama telah menulis keistimewaan khususiat Nabi dan sebagainya. Nabi dianugerahkan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Itulah kedudukan Nabi yang paling tinggi. Mana mungkin Nabi Isa boleh mengatasi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kejar dia, nak bunuh dia, nak pancung dia, dia lari pergi ke Iraq. Itu cerita sejarah yang awal, permulaan yang apabila dia nak mengagungkan orang lain lebih daripada akidah, mengagungkan berlebih-lebihan daripada yang telah disuruh di syariat. Maka dari Iraq, begitu juga syubhah yang sama dia buat. Dia cuba nak menipu orang Iraq. Pada masa sahabat lah, masa banyak lagi di situ, maka sahabat pun marah. Maka ligan nak kejar dia, nak bunuh dia, dia lari pergi ke Syam, di Syria. Di Syria macam tu juga, di Syam dia buat bantahan yang sama, syubhah yang sama, memeningkan orang dengan syubhah yang sama ini, meletakkan Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad dengan hujah-hujahnya yang nak kata logik tu. Padahal dia menafikan segala kemuliaan Nabi SAW. Maka orang di Syam pun marah dan ligan nak kejar dia, nak bunuh dan pancung dia. Dia pun lari ke Mesir. Bila pergi ke Mesir, berlakulah seperti mana yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu golongan orang mengikut dan dia berdakwah, dan dia fokuskan kepada orang miskin, orang yang bodoh, orang tak mengaji. Maka dapat satu puak yang menentang, satu golongan orang yang mengikut. Maka golongan inilah yang dibasuh dan diasuh dan diberikan fahaman membencikan Uthman, membuat propaganda supaya kita berdemonstrasi menjatuhkan kerajaan Uthman. Sebab-sebab yang utama adalah kronisme dalam kerajaan Uthman. Uthman memilih keluarganya, di antaranya Muawiyah dan sebagainya. Uthman telah mengkhianati negara, Uthman telah pecah amanah, Uthman sebagainya, sehingga mereka pun bersemangat dan berarak ramai-ramai datang buat demonstrasi. Itulah sejarah demonstrasi yang utama yang dianjurkan oleh orang Yahudi. Kalau tuan-tuan nak ikut demonstrasi lah ni, ikutlah. Saya dah ikut. Itu budaya orang Yahudi semua. Nabi larang kita duduk di jalanan. Iyyakum wal julus fi turuqat. Duduk di jalan tu tak boleh dah. Kalau tak boleh juga nanti kita kena jaga pandangan, kena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita kena tolong orang, bawa orang dan sebagainya. Ni kita memenuhi jalan dengan berdemonstrasi.
Itu istifarah dia. Apabila datang di Madinah, disekat Osman, ditahan daripada pergi ke masjid Nabi, ditahan daripada minum air telaga nasi, sehinggalah berlaku apa yang berlaku, sehingga dibunuh Osman, dan Osman mati dengan syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita yang awalnya. Maka Muawiyah menuntut darah Osman supaya diadili, diqisas kembali siapa yang membunuh Osman. Maka dia menekan Ali, dan Ali pada masa itu mengambil kepimpinan untuk meredakan keadaan rakyat, karena pemimpin telah dibunuh dan sebagainya. Maka Muawiyah menekan Ali, dan Ali maka tercetuslah seperti mana masuk cerita Datuk tadi, kan? Itu sumber yang asal. Maka berlakulah perang Jamal, Saffin, Hairawan, lepas tu Majlis Tahkim dan sebagainya, sehingga berlaku apa yang berlaku. Dan golongan ini yang membantu Ali, yang mengatakan selepas mereka membunuh Osman, mereka berpura-pura mengikut Ali, dan mereka lah sebenarnya yang menjadi penyebab terbunuhnya Ali, terbunuhnya Husain, terjadinya Jamal, terjadinya Hairawan dan sebagainya. Orang yang munafik ini tadi di bawah pengikut Abdullah bin Sabah, sehingga paling ketara selagi dia membawa orang-orang ini supaya mengaku Ali ini sebagai Tuhan. Itu yang tahap yang paling melampau dalam dia memasukkan akidah tasyayyu ini kepada pengikut-pengikut dia, sehingga dia mengatakan bahawa dalam satu khutbah, Ali sedang berkhutbah, maka Abdullah bin Sabah pun mengatakan bahawa anta, dia menuntut, dan dia bangun, dia menunjuk kepada Ali, anta. Ali berkata, man ana, aku sebenarnya, kamulah, aku sebenarnya. Dia kata, qalu antal khaliqul bari, kamulah Tuhan yang maha pencipta, yang maha pentadbir segala-galanya. Dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Itulah hulu dan melampaunya dalam memuliakan Ali pula. Dulu dia buat akidah memuliakan Isa lebih daripada Nabi Muhammad, memburuk-burukkan Osman. Lepas itu bila berpura-pura mengikut Ali, dia memuliakan Ali lebih teruk daripada segala-galanya sampai dia iktiraf Tuhan. Sehingga diriwayatkan mengatakan bahawa Ali tangkap mereka ni semua dan bakar mereka, bunuh, sebab mereka ni zindik yang telah terlampau. Maka ada golongan-golongan yang tak ditangkap ni, inilah yang bergerak terus menerus, dan dengan akidah mereka membawa kepada pengiktirafan Ar-Rafidah yang berlaku pada imam yang keempat, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, di golongan Zaidiyah. Zaidiyah ni pada permulaannya mereka Syiah yang Tafdiliyah, yang dia memang keturunan Ali, cucu Ali, dan dia memuliakan Ali dan tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Ali. Cuma dia menjaga ahli bait dia. Tetapi pengikut-pengikut ini mendatangkan syubhah lagi, membawa satu lagi syubhah yang suruh kita menghina dan mengkafirkan Abu Bakar dan Ali. Maka Abu Zaid hanya menyebut tentang kebaikan. Mereka adalah dua menteri kepada datuk aku, Nabi SAW. Kenapa perlu kita menolak Umar dan Uthman dan Abu Bakar dan sebagainya? Maka pengikut-pengikut ini pun tak iktiraf Zaid, maka mereka pun jadilah satu golongan lain yang dibuat ataupun ahli Ar-Rafidah. Mereka berpaling menolak, maka Zaid pun kata, rafadtumuni, kamu telah menolak aku dan berlari daripada mentaati dan mengikut aku, dan digelarlah Ar-Rafidah. Golongan inilah yang membina imam mereka sendiri dalam Isnai Asyariyah. Saya nak baca tentang, kalau Tuan Kursi izin, tentang nama mereka ni, bagi kita ada maklumat saja. Makna apa yang dimaksudkan tentang Rafidah itu, bermula sejarahnya tadi dari imam-imam yang diiktiraf sebenarnya. Yang diiktiraf mereka 11 ataupun 12 orang ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita kena faham, yang kita menyalahkan imam-imam ini, sebenarnya imam-imam ini memang keturunan Nabi SAW daripada Ali, anak daripada Fatimah. Mereka kita tak pernah mengenal langsung dengan akidah Syiah.
Syiah ni yang telah mengiktiraf mereka sebagai imam. Sebab nak jaga nasab kemuliaan, mentakzimkan ahli bait tu. Mereka ni tak tahu nama langsung. Mereka hanya dibawa, dipakai nama mereka. Bahawa mereka telah berkata demikian, menggunakan nama-nama mereka. Jadi imam yang pertama kata mereka adalah Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, Rabi' Khalifatul Rashidin, khalifah yang keempat, Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelaran Murtada. Ali Murtada. Tiap-tiap 12 orang ni ada gelaran-gelarannya. Pertama Ali, saya sebut cara cepat sikit. Pertama Ali diberi gelaran Al-Murtada. Yang kedua anak dia Al-Hasan, anak yang sulung, yang digelar sebagai Az-Zaki. Yang ketiga Al-Husain, anak dia yang nama Husain, adik daripada Hasan, yang diberi laqab Al-Syahid. Yang keempat Ali bin Husain, anak daripada Husain bin Ali, yang dilaqabkan dengan Zainul Abidin. Yang kelima Muhammad bin Ali bin Husain, anak daripada cucu dia, digelar sebagai Al-Baqir. Yang keenam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin seterusnya, disebut ataupun digelar dengan As-Sadiq. Tu ada nama orang yang bubuh golongan-golongan Habib ni, nama anak dia Ja'far As-Sadiq kan. Kesan daripada imam ini lah, imamiyah ini. Yang ketujuh Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain, yang diberi gelaran Al-Kazim. Yang ke-8 Ali bin Musa bin Ja'far bin seterusnya yang atas tadi ni, yang dilaqab dengan Ar-Ridha. Ni laqab-laqab imam ni semua ni kan. Kadang-kadang kita pun nak tiru depa nama anak kita dengan gelaran ni. Siap masuk dalam unsur Syiah. Bukannya tak boleh, tetapi sensitif pada masa sekarang ni setelah menjadi iftiraqul ummah. Yang ke-9 Muhammad bin Ali bin Musa, yang dilaqabkan dengan Al-Jawad. Yang ke-10 Ali bin Muhammad bin Ali, yang dilaqabkan dengan Al-Hadi. Yang ke-11 yang nama dia Al-Hasan bin Ali bin Muhammad, yang dilaqabkan dengan Askari, Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Yang ke-12 ini jadi syubhah sikit. Sebab apa? Kata para ulama, sebenarnya Al-Hasan ini dia mandui, dia tak ada anak pun. Tapi orang Syiah dia nak kata nak bagi cukup juga 12 tu, dia mengiktirafkan, dia buat bagi pengakuan bahawa ada anak dia yang digelar nama Muhammad bin Al-Hasan bin Ali, yang dilaqab dengan Al-Mahdi. Sebenarnya Muhammad ni sebenarnya bukan tak ada, sebenarnya dalam umur dia 4 atau 5 tahun dia jadi ghaib. Dia ghaib, Allah Ta'ala angkat dia macam akidah Nabi Isa tu lah kan. Allah Ta'ala angkat dia ke langit dan dia hidup sampai sekarang, dan dia lah akan datang sebagai Al-Mahdi nanti. Itu akidah Syiah. Sebenarnya kalau kita usul sanad yang tepat, yang betul sampai riwayatnya, Muhammad ni sebenarnya tak ada pun. Dan sejarah mengatakan bahawa Al-Hasan ini dia mendui, dia tak boleh nak melahirkan anak, tak ada zuriat dah terpotong. Tapi Syiah ni beriman kepada benda yang tak ada. Ini benda yang sikit saja, lain pada dia iktiraf Ali sebagai Tuhan semua tu lagi besar kan. Tu nak habaq kata agama mereka ini terbina atas kebatilan yang banyak, yang memang bukan dah diiktiraf sebagai Islam dah. Depa ni agama lain sangat dah. Depa hanya mengiktirafkan imam-imam mereka ini pula, dan imam-imam mereka adalah maksum, terpelihara dosa daripada dulu akan datang, dan mereka ni akan tahu segala-galanya, yang perkara yang gaib dan perkara yang akan datang. Itu kedudukan imam mereka mulia, tinggi lebih pada malaikat lagi, lebih daripada nabi-nabi lagi, yang melampau-lampau hingga ulama mengatakan bahawa firaq Syiah ni sampai 300. Dan yang melampau tu yang menganggap mereka ni sebagai Tuhan. Itu adalah kesan ataupun kemunculan Syiah ini yang bertebaran sampai sekarang ni, yang masih kuat, yang ada daulah adalah Isnai Asyariyah Rafidah, berpusat di Iran, di Syria, di Lebanon, ada juga di Saudi, di Yaman. Banyak di Yaman ni adalah Zaidiyah, yang fiqh-fiqh mereka lebih dekat dengan Syafi'i, tetapi semua tu mereka ni Syiah. Banyak dah duk masuk main ke negara kita, di Afrika,
dan sebagainya di tempat-tempat lain, dan mereka membuat amal dakwah mereka itu berleluasa hingga merata-rata tempat. Itulah akidah mereka. Dan banyak lagi kalau kita nak cerita tentang akidah mereka ni, itu saja cukup kita tahu untuk round yang pertama ini. Apa matlamat yang penting sekali kita sekarang ni, orang duk menyambut maulud sana sini kan. Oleh ini tak ada kan, insya-Allah. Kan bersih insya-Allah. Tak ada lah. Kau duk jadi mentor maulud pula tak ada. Yang pentingnya kita kena tahu bahawa ada satu golongan orang yang duk mencerca para sahabat. Dalam masa tak apalah orang nak sambut maulud lah, dalam TV ke dalam radio, dalam suara khabar apa semua. Yang penting kita kena melahirkan rasa nak mengikut sunnah Nabi SAW tu. Ambil kesempatan yang macam tu cukup. Sebab orang yang paling kuat ikut Nabi ni adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni telah memberikan 24 jam kepada agama Allah SWT, diri, harta dan segala-galanya yang diberikan kepada Islam. Dan walaupun kedudukan mereka besar dalam agama, ada juga satu golongan yang agama mereka beragama dengan mencaci maki dan mengkafir dan melaknatkan para sahabat. Ini motif dia sebenarnya. Kita nak bawa mai, apa kita nak cerita Syiah ni? Sebab mereka ni beragama dengan melaknat dan mengkafirkan dan memfasikkan para sahabat. Sedangkan dalam keimanan kita mengagungkan para sahabat. Mereka ni orang yang paling agung setelah nabi-nabi. Paling tinggi martabat mereka setelah nabi-nabi. Bagaimana kita nak berpakat dengan mereka? Kata Syekh Qardawi setelah dia bertaubat balik, nak buat takrib dengan orang-orang Syiah ni, tak boleh-boleh juga. Dan dia pun mengatakan bahawa kaifa najma' baina nahnu indama dhukira as-sahabah fanataraddi bihim wa haula'i indama dhukira as-sahabah yal'anun wa yufassiqun wa yukaffirun. Bagaimana kita nak berpakat dengan orang-orang ini, sedangkan kita apabila kita disebutkan sahabat, kita bertaraddi kepada mereka dengan kita menyebut radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Sedangkan mereka apabila disebut sahabat, mereka mengatakan la'natullahi alaih, dia ini kafir, dia ini laknat, dia ini fasik dan sebagainya. Tak boleh kita nak berpakat dengan mereka ni sampai bila-bila. Dan usaha-usaha untuk mendekatkan mereka kepada Islam yang benar pun tak boleh sampai bila-bila. Tentu jagalah diri kita, akidah kita, anak-anak kita. Sekarang dia telah berleluasa di universiti-universiti di Kuala Lumpur, di UN, UKM, UAE, semuanya dah ada golongan-golongan ini. Anak-anak kita yang nak pergi universiti ni, bagilah pendedahan akidah mereka sebaik-baiknya supaya tak masuk dalam golongan mereka ni. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan katsiran diucapkan pada Fadil Ustaz atas penerangan bagaimanakah timbulnya sejarah Syiah ini, tuan-tuan dan puan-puan makcik-makcik sekalian. Sebenarnya Syiah ini adalah agama yang pertama ataupun terawal datang di tanah Melayu kita dulu ni. Yang zaman kerajaan Melaka, Melayu-Melaka dulu itu adalah asal daripada Syiah. Melalui bukti-bukti sejarah yang dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan kita di UKM, USN, mendapati bahawa agama ataupun pahaman pertama sekali yang mai sampai ke tanah Melayu kita ialah pahaman Syiah. Apa bukti dia? Tuan-tuan dan puan-puan makcik-makcik sekalian, Syiah ni dia hanya mengiktiraf berapa orang sahabat atau beberapa ahli bait keluarga Rasulullah SAW, antaranya Ali dan juga Fatimah, Hussein, Hasan dan anak cucu mereka, tapi mengkafirkan sebahagian sahabat, bahkan dikatakan dikafirkan seluruh sahabat Nabi. Aisyah dikatakan perempuan penzina dan sebagainya. Jadi sebelum saya nak meneruskan lagi majlis ini, saya ingin memberikan laluan pada azan dulu, kemudian kita sambung insya-Allah.